Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang ke seminar teknik menjawab kecurangan SPM 2021 bagi mata pelajaran kimia ya. Alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dan izinnya juga pada pagi yang indah dan ceria ini dapatlah kita berkumpul secara atas talian dalam satu program dengan tujuan untuk berkongsi dan menambah ilmu tentang teknik menjawab soalan kimia dengan betul. Baiklah, sebelum saya teruskan dengan lebih lanjut, eloklah jua kiranya saya kongsikan sedikit latar belakang penceramah kita pada pagi ini ya. Baik, penceramah pertama ialah Cikgu Rudi ya. Cikgu Rudi bin Zainal, guru cemerlang kimia daripada SMK Taman Tun Aminah Sekudah Johor Bahru. Dan penceramah kita yang kedua adalah Encik Muhammad Ibsyam Salwadi bin Ibrahim, guru cemerlang kimia juga daripada SMK Damai Jaya Sekudah Johor. Jadi majlis tanpa masa, mempersilakan Cikgu Rudi ya bin Zainal, guru cemerlang kimia ya, untuk memulakan majlis kita hari ini. Dipersilakan Cikgu Rudi. Okey, jadi saya akan kongsikan saya punya skrin. Okey, terima kasih kepada pengurusi majlis. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pada para hadirin pada pagi ni. Jadi sebenarnya saya buat ni pun bersekalikan dengan pelajar sekolah saya. Jadi mudah-mudahan dipermudahkan tentang program pada pagi inilah. Okey. Jadi saya terus pergi pada step forward Okey. Semoga apa yang kita dapat sampaikan pada 2 jam ni boleh dimanfaatkan pada pelajar-pelajar sekalian Okey, jadi untuk SPM ni saya akan mulakan dulu dengan format sebab dia punya mapping dia, jika pelajar-pelajar tidak dapat mengetahui dengan jelas apakah format yang akan bakal dilalui, kamu tidak akan ada strategi yang baik. Di sini kamu kena betul-betul memahami apakah kertas ini, kenal betul-betul, dan di situ nanti kita akan lihat apa yang kita boleh buat lah. Okey, jadi saya mulakan dulu dengan format kertas KSSM ni. Okey, kalau kita lihat pada kertas 1 ni kita akan ada soalan objektif. Okey, soalan objektif ini 40 soalan. Jadi saya mohon walaupun hari ini kita akan pergi kepada soalan kertas 2, tetapi nanti sebabkan ni teknik jawab, cikgu mohon kamu boleh akses dapatkan kertas 1 pada mana-mana trial negeri dan kamu lakukanlah latih tubi itu sehingga dapat markah lebih daripada 30. Okey, bila kamu dapat markah lebih daripada 30 dalam masa yang pendek, cikgu ambil masa dalam 30 minit saja. Betul maksudnya sangat cekap. Jadi di situ nanti kamu akan dapatlah dapat rasa kertas 2 tu jadi senang. Kalau kertas 1 tu tak settle memang susah. Okey, jadi dalam kertas 1 ni kita akan ada 15 soalan mengingat. Okey, untuk perhatian pelajar-pelajar sekalian, kita bila format SPM ini ataupun soalan SPM ini digubal berdasarkan kepada konstruk. Konstruk ni maksudnya kita tidak gubal ikut tajuk. Tajuk tu boleh apa-apa pun boleh keluar. Tetapi tiap-tiap tahun format yang kita ada adalah 15 soalan ni mengingat. 15 daripada 40. Kita ada kat sini 15 daripada 40 mengingat. Dan kita ada 15 soalan memahami. Jadi jelas dekat sini jika pelajar tidak dapat memahami satu-satu topik itu, memang kamu akan berdepan dengan kesukaran untuk menjawab soalan ini. Dan satu lagi, dalam kertas 1 ini kamu kena ada pengurusan masa. Sebab kita ada 40 soalan yang perlu dijawab dalam 75 minit. Jadi dalam satu soalan itu kamu akan ada 1.8 minit. Jadi kamu buatlah buat soalan tu, try buat. Jika dalam peperiksaan itu soalan itu ambil masa yang panjang. Contohnya 3 minit, 4 minit. Skip. Kerana kamu akan membazir waktu yang berharga itu untuk menjawab soalan yang tak dapat sukar. Kemudian tu nanti bila habis baru patah balik. Boleh jangan kamu habiskan spend masa, contohnya kan soalan 5 tu kamu ambil masa 30 minit. Bayangkan berapa minit tu, 30 bagi 2 dalam 15 soalan sepatutnya kamu dah settle, betul tak? Jadi bila dah dapat soalan itu terus transfer pada kertas jawapan. Jangan
simpan dia. Kalau kita nak tukar, gunakan pemadam. Itu yang kamu kena tahulah. Okey, kemudian kita ada 8 soalan aplikasi. Soalan ini adalah soalan pengiraan. Okey, masuk ada soalan kiraan 8 dan kita akan ada soalan analisis. Okey, analisis ini kita akan berikan beberapa stimulus dan kamu kena lakukan kena faham, menganalisis, faham dan baru kamu boleh jawab. Tapi jangan takut, soalan ini hanya 2 daripada 40. Okey. Jadi lakukanlah itu. Mudah-mudahan kamu akan dapat membantu dalam kertas 2 lah. Okey, seterusnya kita lihat pula dekat sini Okey. Kita pergi pula kepada kertas 2 yang kita akan berikan perhatian. Okey, kertas 2 ni pelajar, kita akan lihat ramai yang kata, oi susahnya ya. Tetapi sebenarnya kalau kamu ada perkara yang kamu faham pasti, format yang kita ada ni mudah-mudahan nanti insyaAllah lah mudah untuk kamu tackle dan kamu lakukan sendiri. Okey. Untuk bahagian kertas 2 ni, kita ada 3 bahagian. Okey, bahagian A iaitu soalan berstruktur, bahagian B iaitu soalan esei yang kita namakan item respon terhad. Okey, terhad ni maksudnya soalan itu akan spesifik. Okey. Dan kamu akan ada 2 soalan, kamu pilih nanti kamu pilih. Untuk bahagian A ni 8, bahagian B ni ada 2 item. Okey, kita gunakan perkataan item sebab dia akan mematuhi konstruk. Okey, soalan SPM yang keluar memang dia akan mematuhi konstruk yang ada. Nanti cikgu akan bincangkan based on konstruk. Di situ nanti cikgu haraplah pembincangan ini akan buka minda awak. Okey, yang soalan ni sebenarnya kalau kamu dapat lihat dia punya konstruk, mudah untuk awak cari contoh-contoh soalan lain yang setara dengan dia. Dan bahagian C ni adalah wajib. Satu soalan, satu item, soalan wajib. Okey. Dan kita lihat kat sini cikgu nak berikan perhatian pada mengingat. Okey. Di sini kita lihat berapakah jumlah markah dia. Okey, jumlah markahnya adalah 100. Betul tak? Kita ada 100, tetapi kalau you all tengok, untuk konstruk mengingat hanyalah 15 daripada 100. Okey, banyak ke sedikit? Banyak ke sedikit? Sedikit kan? Jadi di sini memberikan satu panduan untuk pelajar-pelajar. Jika kamu belajar kimia ni secara surface atau menghafalan saja, paling mampu kamu pergi 15. Itulah. Yang lain-lain tu kita akan menguji kefahaman pelajar. Pelajar kena memahami. Pelajar kena mengaplikasi. Tengok ni. Soalan aplikasi kita akan keluarkan. Apa contoh soalan aplikasi nanti kita akan lihat. Kemudian tu kita akan ada soalan analisis dan juga kita ada soalan reka cipta. Yang ni soalan eksperimen. Jadi nampak tak pelajar? Berapakah markah untuk aras yang tinggi ini? 85 markah. Jika kamu belajar hanya sekadar untuk hafalan saja, pastinya markah kamu tu tidak akan melebihi 30. Betul? Ini yang kamu kena fahamlah. Okey. Jadi saya rasa itulah mukadimahnya. Saya boleh lepas ni saya berikan kepada Cikgu Hisham untuk terangkan dengan lebih lanjut lagi lah. Okay, jadi saya serahkan kepada Cikgu Hisham. Cikgu Hisham. Ya. Saya punya okey, saya tak share lah. Okay. Okay, boleh? Boleh. Sekejap dia hang ah. Sekejap Ya, masa ni lah.
Okey. Ada nampak tak apa yang okey. Ada nampak tak apa yang saya share dekat sini? Nampak cikgu? Okey, dia nampak Okey terima kasih kepada pengerusi dan okey dan sekolah yang terlibat ni kerana menganjurkan program sebegini rupa Okey, sebelum itu saya sambung yang Cikgu Rudi cakap tadi So kalau kita tengok, kalau kita tengok permainan soalan untuk KSSM ini, kalau kita tengok, soalan 1 daripada soalan 1 sampai kepada soalan 11. Kalau kita tengok soalan 1 dia mengingat, memahami. Dia punya konstruk dia duk main kat situ je. Soalan yang kedua dia akan mengingat, memahami. Soalan yang ketiga, yang keempat dia pergi aras tinggi sikit. Tinggi sikit iaitu dia pergi kepada mengaplikasi. Daripada soalan dia kelima, kalau awak tengok daripada cartalin ni kelima, yang keenam dia pergi kepada analisis. 7 yang ke-8 mereka cipta. 9 dengan 10 dia kembali balik kepada menganalisis, dan soalan yang 11 iaitu dia pergi balik kepada menilai dan mereka cipta. Jadi kita tertanya-tanya, pelajar semua tertanya-tanya macam mana kita nak belajar, kita nak tackle soalan. Sebab dalam setiap topik itu kita perlu tahu tackle dia di mana. Di mana contohnya lah soalan mengingat. Soalan mengingat ni contoh. Kalau dalam soalan tu apa yang jenis yang awak kena tahu? Yang pertama definisi. Definisi. Definisi ni awak kena bagikan dengan kata dengan apa? Ayat yang tepat lah. Pendek kata hafal satu-satulah di dalam buku teks itu. Sebagai contoh saya bagi nyatakan formula empirik. Nyatakan maksud formula empirik. Jadi ada pelajar yang jawab, formula empirik ialah nisbah yang teringkas. Salah. Ada pelajar yang jawab, formula empirik ialah formula yang menunjukkan nisbah teringkas. Salah. Apa yang betul je? Formula empirik ialah formula yang menunjukkan nisbah teringkas bagi setiap atom. Atom bagi setiap jenis unsur dalam suatu sebatian. Begitu detail sekali. So awak tertinggal mana-mana habis. Itulah contoh mengingat. Pendek kata mengingat ni apa yang kita hafal, kita makan, kita muntahkan balik. Itu saja. Pelajar-pelajar sekalian, walaupun kita makan, kita muntahkan balik, akan tetapi ada pelajar yang dia tak boleh yang ini, yang konstruk yang tak boleh ni. Tapi dia boleh faham. Nampak tak? Jadi seboleh-bolehnya awak kena ingat dan kena faham. Kenapa? Ini adalah teras untuk awak pergi kepada konstruk-konstruk yang seterusnya. Contoh soalan aplikasi Kalau awak tak ingat formula, macam mana awak nak tulis persamaan kimia? Betul tak? Kalau awak tak faham, dia punya konsep dia, macam mana awak nak pergi kepada soalan aplikasi? Sebab tu saya kata soalan mengingat dan memahami ini adalah satu teras untuk kita pergi kepada konstruk aplikasi, menganalisis, menganalisis, menilai dan mereka cipta. Seterusnya namakan saja. Menamakan saja. Menuliskan formula. Walaupun awak rasa macam narak macam susah sangat nak tercabut kepala otak ni. Susah sangat menulis formula. Itu sebenarnya adalah konstruk mengingat sahaja. Itu contohnya. Dari seterusnya kita faham apabila kita faham. Kalau kita faham, kita boleh tulis persamaan, kita boleh melukis, kita boleh pengiraan, penyelesaian masalah.
Yang ini sebenarnya apabila memahami dengan aplikasi ni dia dah dekat-dekat dah pergi ya. Ini contoh dia, kalau kita boleh pergi kepada aplikasi penerangan, penterjemahan, menyatakan sebat. Okey. Seterusnya kita pergi kepada menganalisis. Ni menganalisis ya. Kita pergi kepada menganalisis ya. Membuat perbandingan antara dua atau lebih gambar raja atau fakta. Okey. Ini adalah menganalisis. Okey. Menganalisis, membuat perbandingan antara dua atau lebih gambar raja atau fakta. Okey, maksudnya apa? Stimulus dia banyak. Dia bagi bermacam-macam, bermacam-macam gambar, bermacam-macam stimulus dan dia suruh awak analisa dan jadikan satu kesimpulan. Okey, dan menilai, membuat penilaian. Soalannya contohnya pada pendapat anda. Okey, pada pendapat anda. Okey, mereka cipta. Mereka cipta. Okey, dan mereka cipta ni. Okey, dekat sini ada okey. Okey. Kita pergi kepada contoh-contoh soalan. Okey, sebelum cikgu pergi kepada contoh-contoh soalan, okey. Kita nak tahu dulu kata-kata kunci dalam soalan. Okey. Kata kunci dalam soalan, macam mana kita kata kunci dalam soalan? Okey, pelajar semua tengok balik pada kata kunci dalam soalan. Okey. Kata kunci yang pertama, kalaulah kita kalaulah soalan itu minta apa? Okey, katakanlah soalan itu kita ada minta nama. Namakan. So namakan, kena bagi nama. Reject kalau awak tulis formula dia akan reject lah. Okey, formula dia akan reject. Okey. Yang kedua, nyatakan. Nyatakan. Okey, katakanlah kalau awak tulis nyatakan. Okey, nyatakan ini apa yang nyatakan, maksudnya kalau awak nak tulis formula pun betul. Okey. Sama ada awak nak tulis formula pun betul, formula pun dia boleh terima. Dan satu lagi awak tulis nama pun boleh, formula pun boleh. Awak just nyatakan saja. Nyatakan state the observation. Okey. Satu lagi nyatakan ya. Apa ni tak nampak yang tulis tu ada tulis Syam. Ya, ada tulis. Dia lag lagi lah. Itulah. Sekejap lag lagi ni macam mana ni Saya terangkan apa benda. lag lagi lah sekejap Okey. Sekejap dia ada lag lah dekat sini, okey. Kita pergi satu-satu sekejap ya pelajar je. Ini dia tertukar slide ni. Ini ada sedikit masalah dekat sini Saya masuk semula kat sini sebab tertukar slide yang salah tadi. Okey, di sini saya nak cari balik ni. Okey, yang pertama sekali Yang pertama sekali saya pergi kepada konstruk saya pergi kepada konstruk mengingat. Okey, konstruk mengingat ini dia akan
dia akan pergi kepada definisi, menamakan, menulis formula. Satu lagi konstruk memahami. Konstruk memahami ini dia menyatakan sebab, menerangkan sesuatu. Menyatakan sebab dan menerangkan sesuatu. Dekat sini ni. Ini dah masuk konstruk mengaplikasi ni. Okey. Ini dah masuk konstruk aplikasi, dah dekat situ. Terus share yang salah. Okey, yang kat sini adalah dia memahami ini ialah yang pertama sekali dia menyatakan sebab. Okey, yang kedua menyatakan sebab, menerangkan situasi. Okey, yang kedua dia menerangkan situasi. Okey, menerangkan situasi. Okey, yang ketiga menerangkan sesuatu pemerhatian. Menerangkan sesuatu pemerhatian. Pemerhatian, konsep itu adalah satu contoh. Ni dia sudah yang bawah ni sudah pergi ke atas. Okey. Seterusnya pergi kepada konsep mengaplikasi. Konsep yang mengaplikasi, kalau kita mengaplikasi yang tadi punya, apa dia dalam konsep mengaplikasi, iaitu menulis persamaan kimia. Okay. Menulis persamaan kimia, persamaan ion, persamaan keseluruhan dan okey. Satu lagi dia pergi kepada pengiraan. Contohnya lah pengiraan. Okey, pergi kepada pengiraan. Okey, contoh lagi apa dia tadi penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah. Okey. Satu lagi dia akan pergi kepada melukis. Melukis graf, melengkapkan gambar rajah. Okey, melengkapkan gambar rajah. Okey, itu adalah soalan merujuk kepada soalan aplikasi. Okey. Seterusnya saya nak pergi kepada kata kunci soalan. Jadi kalau tak berapa nampak like saya sharekan yang ringan saja. Nanti saya sharekan yang ringan saja. Share tu bahagian saya sharekan. Okey. Saya share dengan menggunakan sekejap saya share balik. Okey, tengok pada modul itu kita tengok kepada modul itu. Okey, yang pertama kata kunci dia. Okey. Kata kunci dia yang pertama iaitu menamakan. Iaitu yang kata kunci yang pertama menamakan. Okey. Menamakan je just awak tulis nama saja nama saja. So kalau reject reject awak tulis formula reject. Tulis formula sudah jadi reject. Okey, sudah formula sudah jadi reject. Okey. Yang kedua, nyatakan. Okey, kalau nyatakan, macam mana kita nak tulis nyatakan ini? Okey. Kalau nyatakan, kalau awak tulis formula, okey, terima. Dan satu lagi kalau awak nyatakan nama pun soalan terima juga. Okey. Seterusnya, kalau dia katakan pemerhatian. Okey, pemerhatian ni apa yang awak lihat dengan mata, apa yang awak lihat, apa yang awak dengar, apa yang awak rasa. Okey, contohnya lah apakah yang tuliskan pemerhatian apabila magnesium ditambah kepada asid nitrik. Maka awak jawab gas, gelembung gas terbebas, gas bubbles are released. Okey, tetapi
awak tidak boleh nyatakan hidrogen. Hydrogen gas release. Kenapa? Apa yang awak lihat sahaja. Yang awak lihat tu awak tidak boleh putuskan apakah gas itu. Kecuali kalau awak uji. Okey. Seterusnya explain. Macam mana kalau kita nak explain? Kalau kita nak explain, yang pertama sekali kita kita boleh pergi kepada reason alasan. Alasan kita tu berdasarkan kepada penyataan, fakta, pemerhatian yang kita lihat. Okey, contoh. Contoh, bagaimanakah aluminium terbentuk di kathod? Okey. So, bagaimana? So, apa yang kita sudah belajar dekat situ, kita akan jawab apa? Reasonnya adalah aluminium ion receive electron. Okey, dia diturunkan kepada aluminium atom. Okey. Yang kita salah buat dekat sini adalah yang wrong answer. Wrong answer dekat sini adalah aluminium receive electron. Kenapa? Sebab aluminium ni ada dua, sama ada atom ataupun aluminium ion. Jadi awak jawab aluminium receive electron. So jawapan awak tak spesifik. Jawapan awak mesti spesifik. Okey, apa yang dimaksudkan? Apa yang dimaksudkan ini adalah di bawah konstruk mengingat. Okey, apa yang dimaksudkan di bawah konstruk mengingat? Contohnya, apa yang dimaksudkan dengan hidrokarbon? Okey, apa yang dimaksudkan dengan formula empirik? So boleh buka buku teks dan tengok dan hafal. Okey, seterusnya describe chemical test. Okey, untuk yang describe chemical test, kita mesti ada dua benda. Yang pertama, kita mesti ada kaedah. Kaedah. Kalau construct chemical test, kita mesti ada kaedah. Dan yang kedua, kita tengok apa, kita lihat kaedah. Lepas tu satu lagi kita punya result kita apa, pemerhatian kita apa. Contoh, nyatakan confirmatory test bagi gas yang terbebas, gas oksigen. Macam mana kita nak test oksigen? Yang pertama kata kerjanya adalah letakkan kayu uji berbara ke mulut tabung uji ataupun ke dalam tabung uji. Okey, yang ini satu markah. Lepas tu result awak, keputusan awak tu, apa yang awak nampak tu? The glowing wooden splinter is light up. Okey. Kayu uji berbara menyala. Okey. Jadinya dekat sini biasa pelajar akan tulis apa? Wrong answer. Macam mana? Huraikan satu ujian kimia untuk mengesahkan kehadiran gas oksigen. Awak kata test uji dengan kayu uji berbara. Salah. Tidak ada kaedah di situ. Test macam mana? Letakkan ke, masukkan ke. Okey. Test tak boleh dipakai ataupun dalam bahasa Melayu panggil uji. Okey, seterusnya describe experiment. Describe experiment. Describe experiment ini, okey, kalau dia tak ada markah untuk diagram, dia tak ada markah kecuali apabila diminta. Apabila diminta lah. Biasanya kalau soalan describe experiment ini, dia terus pergi kepada kita senaraikan bahan, radas, prosedur. Lepas tu apa-apa yang awak nak letak dekat bawah tu sama ada dari segi pemerhatian ke, penjadualan data ke, calculation ke, sketch of graph ke, bergantung kepada situasi dalam soalan itu. Okey. Seterusnya saya pergi kepada konstruk soalan tu tadi. Ya. Saya pergi kepada konstruk soalan. Okey. Boleh. Okey. Contohnya soalan aplikasi menganalisis. Okey, saya pergi dulu pada soalan 1 lah. Okey, soalan 1 mengingat dan memahami. Okey.
apa yang ada dekat soalan 1 ini? Okey, contoh apa yang ada dekat soalan 1 tadi? Okey. Mengingat, memahami. Okey. Contoh yang ni saya ambil daripada soalan trial negeri Kelantan. Okey, kalau kita tengok macam mana bentuknya soalan 1. Okey, soalan 1. Yang pertama kita baca dulu soalan ini, helium. Helium. Okey, formula kimianya adalah He, naftalina, C10H8. Lepas tu kita pergi kepada naftalina, C10H8, natrium klorida, NaCl. Okey, berdasar pada jadual 1, nyatakan jenis zarah. Tengok tak, jenis zarah dalam atom helium. So apabila awak tengok jenis zarah, maka di sini hanyalah konstruk dia, konstruk mengingat sahaja, konstruk yang pertama tu. Okey, so kalau awak soalan ni memang dia memang ada soalan keluar ke sebab macam dia stuck dekat sini, contoh soalannya. Oh, start lagi Dia tak keluar pun soalan tu, jadi tak nampak pula. Sekejap. Macam mana Tak apalah, saya terangkan dulu sikit lagi, boleh tak Cikgu Syam? Boleh. Okey, terangkan dulu lah. Nanti cikgu keluar dulu daripada apa ni. Jangan share dulu skrin. Saya pula skrin. Okey. Jadi cikgu saudara sebab teknikal kan. Okey, cikgu tak nak complicated kan. Okey, cikgu just nak macam apa ni, terangkan dengan mudah lah. Alamak. Okey, ada. Okey, terangkan dengan mudah. Okey, apa benda ataupun perkara yang ada dalam konstruk yang kita ada ni lah. Okey, kejap. Oh, tak ada kat sini Okey, tak apa, cikgu share kat dalam ni lah. Okey, contoh cikgu terus pergi kepada soalan dia. Oh, dia berat sangat. Dah berat sangat. Kita tengok soalan nombor 1 tu Okey. Kalau kita lihat dalam soalan nombor 1 ni, okey, kita akan ada 5 markah. Memang dia punya peruntukan markah tu 5. Dan yang kita akan tanya hanyalah soalan tentang pengetahuan memahami. Itu je. Bermaksud soalan nombor 1 ini, 1 dan 2 ni aras rendah. Aras rendah sebenarnya. Okey, sebagai contoh cikgu tunjukkan Raja 1 menunjukkan jadual berkala unsur. Okey. Kalau you all tengok dekat sini okey, kejap, ada orang ni mesej saya. Tak ada. Cikgu, blur pula. Oh, cikgu boleh besarkan sikit. Okey, saya besarkan sikit Okey, boleh. Okey, jadi kalau kita lihat kat sini Raja 1 menunjukkan jadual berkala unsur. Huruf yang digunakan bukan simbol sebenar untuk unsur-unsur tersebut. Okey, kalau kita perhatikan, ini kita namakan sebagai stem. Minta baca, baca betul-betul. Dan bila kita buat soalan, jangan kita fikir soalan itu kita, ini macam soalan saya dah buat. Jangan begitu. Sebab setiap keadaan, setiap hari ataupun bila soalan itu keluar, dia mesti berbeza. Tak boleh sama. Walaupun nampak macam sama. Boleh Okey, jadi awak baca hati-hati. Okey, sentiasa berhati-hati. Okey, diagram 1. Yang ini kita namakan sebagai stimulus. Rangsangan. Dan ketahuilah bila kita cerita kebat ni, okey, macam-macam apa orang kata rangsangan yang kita boleh berikan. Kita mungkin boleh berikan secara perbualan, kita boleh berikan secara
gambar ataupun berita dan sebagainya. Tapi stimulus ni kamu jangan bimbang. Kita boleh beri apa-apa. Tetapi syllabus kita tak boleh tukar. So kita masih soal awak dari segi syllabus yang ada kita belajar. Boleh Okay, dia macam ni. Soalan je kebat. Jawapan still dalam syllabus. Okay. Kalau kita lihat, apakah maksud color? Ini yang kita kata soalan pengetahuan. Maksudnya soalan ini recall. Tahu recall? Maksudnya kamu hanya keluarkan saja. Apa maksud color? Color adalah apa dia? Kita ada dua. Satu, baris mengufuk. Satu, lajur menegak. Mana satu? Baris mengufuk di dalam jadual berkala unsur. Okey, bila saya berikan tolong kamu jangan tulis baris. Baris. Dah macam nak pergi macing pula. Kena cakaplah baris mengufuk. Tetapi kita tulis baris mengufuk pun masih tak faham lagi. Dia gini tau, bila kita berikan jawapan tu mesti spesifik. Kerana pemeriksa tidak boleh lawak. Nak tanya, ni baris mengufuk apa ni? Cik siapa? Saya pemeriksa. Tolong. Dah takut dah kan? Itu dia baris mengufuk di dalam jadual jadual berkala unsur. Okey. Awak tengok saya nak beritahu awak, bila kita berikan soalan pengetahuan, ramai kata soalan pengetahuan senang. Tapi sebenarnya you miss ini, reject. Ada pelajar saya pernah bagi. Dia dapat markah 95, pelajar saya. Bila saya cek balik, you tahu tak 5 markah tu hilang kat mana? Hilang dekat definasi. Kenapa Jin kau tak buat ni? Saya tak ingat cikgu, tapi saya faham. Saya tak ingat tapi saya faham. Tapi tadi saya bagi berapa markah untuk peruntukan untuk pengetahuan? Plus saja, betul tak? Dia still dapat markah tinggi. Okey? Dan boleh dikatakan bahawa pengetahuan ni you kena kerja keras. Macam Cikgu Syam cakap tadi. You dah makan, you kena muntahkan balik. You tak muntahkan habis, tak dapat. Okey, kita laju sikit. Okey, lepas tu B. Apakah prinsip asas yang digunakan dalam penyusunan unsur-unsur dalam jadual berkala? Ni pun recall. Dia senang saja. Soalan pengetahuan ini, kita tak perlu nak rujuk mana-mana. Kita pun cakap apa? Nombor proton. You letak nombor proton habis. Kita kena letak pertambahan nombor proton. Kalau kamu letak nombor proton habis. Di sini kalau kamu lihat, cikgu live depan awak ni. Cikgu nak tulis, cikgu tulis saja. Kenapa boleh jadi macam tu? Sebab cikgu senangnya kau cakap macam tu kan. Di sini cikgu nak tegaskan bila kamu buat latihan, kamu dengar sekarang ni, kita namakan sebagai input. Input ni dengar, lihat, baca. Saya nak tegaskan, ada pelajar dia memang baca buku. Saya dah baca cikgu dari depan sampai belakang. Lepus air dia, minum. Tapi tak boleh cikgu. Tetap susah kimia ni. Pasal, ni saya cerita dengan awak. Buat latihan. Awak buat latihan. Awak buat ujian. Awak buat peperiksaan, SPM. Ini semua output. Input dengan output tak sama. Jadi bila cikgu berikan latihan, awak kena jujur. Jujur dengan buat sendiri. Tapi cikgu cikgu tak tahu tu kosong kan lah. So cikgu dapat satu penilaian yang jujur. Si Fatimah ni ikatan kimia tak boleh jawab lagi. Kosong. Ataupun kau jawab merapu. Tak apa. Ni di saat akhir ni awak jangan tipu-tipu lagi dah.
Jangan, cikgu nanti salah. What the heck? Kan? Apa salah-salah buat je lah. Di situ kamu akan dapat satu penilaian yang jujur. Cikgu akan retake balik. Jangan tengok buku. Jangan tengok jawapan. Saya nak tanya. Tengok buku boleh dalam SPM? Boleh tengok apa jawapan? Tak boleh. Jadi di sini jangan putus asa. Ada masa lagi, cikgu saya tak dapat cikgu. Ini cikgu bagi tak dapat, macam mana ni? Saya nak cikgu. Kau jangan rasa macam SPM fikir saya waktu buat tak tahu je, aku tawakal. Salah-salah tu. Ada usaha, buat lagi. Saya katakan bahawa peperiksaan ini, tingkatan 5 ni you dah apa orang kata, dah saat akhir dah. Pernah tengok tak orang lari 10,000 meter? Kan? Bila dia nak final lap tu, dia akan bunyikan lonceng tau. Dan pernah tengok pelari tu macam mana? Ada dia tu pingsan. Tak, dia akan struggle lagi, dia akan all out, keluarkan untuk dapat penamat yang baik. Betul tak? Sama dengan awak. Just berapa hari ni all out, jangan fikir tu semua dah jadi sejarah. Sekarang ni saya kena kata move on, saya kena hadapi benda ni untuk SPM. Jangan ceritalah COVID lah apa, benda tu dah tak boleh ubah dah. Yang penting sekarang di hadapan awak. Okey, kemudian kita lihat C. Unsur T ialah argon. Namakan kumpulan. Ni lagi satu mengetahui. Pengetahuan, mengetahui. Name the group. Namakan kumpulan untuk T tu. Argon ni. Bila dia sebut argon, kita recall kan? Jadi dia adalah kumpulan apa? Gas nadir, betul tak? Ataupun gas adi. Boleh? Kumpulan gas adi. Ataupun bahasa Inggerisnya noble gases. Lepas tu, kita lihat kat sini unsur manakah mempunyai sifat kimia yang sama. Kamu kena lihat pada stimulus yang diberikan. Kamu kena lihat, kena refer. Bila kena refer saja, ada tak kita recall? Tak ada kan? Itu dah kena kefahaman. Di sini kita lihat, kita fahamlah P dengan S ni adalah kumpulan yang sama. Kita pun tulis dekat sini unsur manakah P dan S. Kerana apa dah? Kenapa P dengan S ni kumpulan yang sama? Kerana kita boleh kata kalau sifat kimia yang sama, silibus kita apa kita ada? Mempunyai bilangan balance yang sama ataupun kerana mempunyai bilangan elektron balance yang sama. Ada lagi jawapan lain. Kerana bilangan elektronnya 1. Boleh juga. Itu option lah. Tapi yang letak banyak-banyak. Sebab kita dalam SPM, kita ada mempraktikan wrong answer cancel the right answer. Kenapa kita praktikan ini? Kita nak cegah guessing. Tahu guessing? Maksudnya bila kamu letak, contoh soalan tanya, berikan 2 contoh logam. Kamu bagi magnesium, kamu bagi lithium, kamu bagi klorin. Betul, ini salah, ini pun salah. So kamu hanya dapat 1 markah saja. Kenapa? Ini dah kira macam guessing. Kamu tak sure. Jadi kalau tak pasti jangan letak. Kerana jawapan yang salah akan batalkan yang betul. Boleh? Ini baru soalan 1 soalan nombor 2 ni pun dia sama dengan 1. Dia akan deal dengan soalan pengetahuan dan juga soalan kefahaman. Kalau kamu lihat, nyatakan 2 bahan fotokromik yang digunakan dalam cermin mata B. Tengok fotokromik yang ada dalam cermin fotokromik B ni. Apa pula? Tak ingat. Tak ingat memang tak boleh jawab. Apa dia? Argentum chlorida. Tapi kat sini tengok betul-betul. Dia kata nyatakan 2 bahan. Bila nyatakan 2 bahan, kamu boleh bagi nama, kamu boleh bagi simbol. Tapi kalau dia kata nyatakan nama bahan fotokromik, memang kamu kena tulis argentum chlorida. Satu lagi apa? Saya dah lupa. Bila saya lupa,
soalan ni saya dapat 1 daripada 2. Tapi daripada 100, maksudnya saya ada 99 lagi yang betul. Okey. Okey. Lepas tu nyatakan kelebihan kaca fotokromik tu. Okey. Dia apa kelebihan dia? Kalau panas, dia akan menjadi gelap. Yes, dia akan jadi gelap. Okey. Tapi bila dia tidak terdedah kepada, bukan panas. Apabila dia terdedah kepada cahaya, dia akan jadi gelap. Cakap kena terang. Jangan jadi panas. Dia bukan panas. Cahaya terang dia akan jadi gelap, dan bila dia tiada cahaya, dia akan kembali menjadi cerah. Boleh? Itu kelebihan dia. Okey, cikgu just keluar je lah. Kita tengok satu-satu sebab ni. Okey. Nyatakan, kita lihat kat sini. Darjah 2.2 menunjukkan kereta api maglev. Tahu tak kereta api maglev ni? Okey, perhatian pelajar. Okey, cikgu nak cerita, walaupun kita teknik menjawab, kita nak cerita A ke A plus. Tetapi di sini cikgu nak bawa kamu ke penting, yang paling basic, iaitu kita belajar ni kerana ilmu. Okey, bila kita belajar kerana ilmu, kita tidak akan tertutup. Kita cerita tentang, saya senang je lah, cikgu kenapa you cerita ilmu? Bukan A ke cikgu? Awak ni kenapa nak letak A sedangkan awak atas A? Kenapa saya nak letak awak B sedangkan awak atas B? Betul tak? Bila kita belajar ilmu, awak akan sentiasa terbuka untuk baca buku, untuk baca Expedia, untuk merenung alam, untuk bertanya orang ni, ini tak. Cikgu, ni cerita apa ni? Nonsense, buku teks tak ada. Kau punya sumber buku teks je. Tertutup macam katak bawah tempurung. Betul tak? Jadi itu yang kita nak elakkan. Itu yang kamu rasa tension je. Kenapalah susah? Pasal apa? Awak tak banyak membaca, tak banyak tahu. Maglev fikir pun terkebit-kebit. Magneto tahulah. Aiskrim. Tu je lah kau tahu. Magneto ke Cornetto? Itu Cornetto. Itulah dia. Itu je lah. Tertutup. Jadi macam mana kita nak jawab? Jadi semua benda ni. Kereta api maglev adalah satu kereta api yang boleh bergerak dengan laju. Kerana dia guna apa? Superconductor. Kita gunakan elektromagnet. Di mana kereta api ini tidak ada sentuhan dengan landasan. Oleh itu dia boleh bergerak dengan sangat pantas. Kerana tiada geseran. Ni cerita lah. Tengok. Cikgu dah boleh nampak dah. Dan dia membantu cikgu. Dan cikgu rasa awesome. Ini kenapa maglev ni susahnya? Alah, kenapalah kimia ada? Macam itulah. Jadi tu yang menyebabkan awak rasa tension. Jadi saya harap bukan terlambat lagi, kerana lepas SPM kamu akan ada pra-universiti, kamu akan ada universiti, dan kamu juga adalah orang-orang yang akan jadi peneraju dalam kemajuan negara kita. Jadi take action. Jangan harapkan pada apa yang ada. Sumber tu kena pelbagai. Okey. Jadi nyatakan alloy yang sesuai digunakan dalam pengangkutan ini. Ni apa ni? Soalan pengetahuan. Sebab dia kata alloy. Betul tak? Cikgu tak ingat, tak boleh jawab. Saya boleh cakap dengan awak soalan 1 dengan 2 ni, kalau jenis kamu tak ingat, habis. Okey. Boleh tak saya gerak ke ni? Sebab kita tak ada masa ni. Okey. Sekarang kita pergi kepada soalan yang lain 3 dan 4. Okey, kelas. Dalam soalan 3 dan 4 ini, okey. Soalan kita boleh tukar, tapi dia punya format ni kita tak boleh tukar. Dia macam format dia. Okey, kita lihat kat sini soalan 3 dan 4 dia akan ada aplikasi. Okey, aplikasi ini okey. Okey soalan aplikasi. Okey, saya cerita pas pada kawan saya Okey, soalan aplikasi ini kamu akan cerita kepada kamu akan cerita kepada apa? Soalan calculation, pengiraan. Okey, dan saya boleh katakan dengan awak ini 32 markah daripada 100. Pengiraan
Lepas tu kita ada persamaan kimia. Dengar persamaan kimia memang banyak. Pengiraan ni apa? Pengiraan stoikiometri. Okey. Lepas tu kita ada melukis. Persamaan kimia ni bagi ion lah, persamaan setengah lah. Tu semualah awak kena ready. Bermaksud di sini, saya boleh katakan calculation stoikiometri, menulis persamaan setengah, menulis persamaan ion, melukis, tak boleh lari. Setiap topik sekarang ni awak kena tengok satu persatu. Kalau kamu tidak boleh menulis persamaan kimia, kamu kena go to basic. Pastikan. Sebab 32 daripada 100, soalan itu berkisar tentang menulis persamaan kimia, membuat pengiraan. Nanti awak boleh nampak, kira lagi. Yang kau pula kira, nyampak. Tak nak. Bila tak nak, 32 markah hilang lah. Boleh? Okey. Jadi saya yang seterusnya, saya serahkan kepada Cikgu Cham. Okey. Nombor 3. Okey. Okey, saya sambung kepada yang soalan nombor 3 tadi nombor 3. Okey, dalam soalan nombor 3 ini dia pergi terus kepada 3 konstruk yang utama yang dia akan uji. Yang pertama mengingat, yang kedua memahami, yang ketiga mengaplikasi. Sebagaimana yang Cikgu Trudy terangkan tadi, 3 soalan aplikasi ni 32 daripada 100 yang awak akan dapat. Okey, mengaplikasi ni dia kalau awak tengok ni saya besarkan saya besarkan dekat sini. Alamak, tergerak dia. Okey. Space dah banyak slide Nanti tak takut tershare yang salah macam tadi. Banyak sangat slide. Okey. Aplikasi contoh dia menulis ion menulis persamaan ion, melukis, melengkapkan rajah, pengiraan, penyelesaian masalah duduk dalam semua ini duduk dalam aplikasi. Okey. Mengingat apa yang awak baca, lepas tu awak muntahkan balik, tu kita panggil dia mengingatlah. Okey, baca contohnya lah menamakan, menulis formula, memahami ni kalau kita menerangkan daripada situasi, pemerhatian kita terjemahkan sesuatu, itu kita faham. Maksudnya menandakan kita faham. Okey, contoh contoh soalan. Okey. Ini contoh soalan ini, apakah yang diwakili oleh simbol di atas? Okey. So dekat sini ni saya dah catatkan dekat sini. Apakah yang diwakili oleh simbol di atas? So kalau awak tengok ini kalau awak tak ingat apa benda, kita pun tak tahu. Jadi pembelajaran kimia ni awak kena konstruk tu kena daripada konstruk mengingat sampai kepada soalan mereka cipta itu awak kena mahir. Barulah awak tahu apabila awak baca, ni benda ni kena ingat ni. Ni benda ni kena ingat, aku tak boleh lupa ni. Kalau aku lupa tak boleh. Tak boleh untuk ke seterusnya. Okey, seterusnya. Apakah hubungan? Hubungan, okey, ni jawapan dia adalah pemalar Avogadro. Okey, pemalar Avogadro. Okey, seterusnya nyatakan hubungan di antara bilangan mol dengan bilangan zarah. Okey, bilangan mol sama dengan bilangan zarah. Just recall saja. Okey, bilangan mol sama dengan bilangan zarah bahagikan dengan Na. Ini daripada mana awak dapat ni? Ini daripada formula mol sama dengan bilangan zarah bahagikan dia dengan Na. Okey. Seterusnya kita pergi kepada soalan C. Okey, kita pergi kepada soalan C. Apakah isi padu untuk 0.01 mol gas tersebut pada suhu bilik? Okey. So dekat sini penyelesaian masalah dalam persamaan kimia. So kat sini kita pergi kepada semua ini kita pergi kepada soalan aplikasi. Okey. So awak salin dulu dia punya jawapan, awak salin dulu. Nanti kalau ada masa kita akan saya akan ajar balik macam mana kita nak selesaikan masalah ini. Ini awak salin dulu. Cuma awak kena tahu dalam soalan itu apa yang ditanya, bentuk soalan yang ditanya.
Okey, seterusnya. Tuliskan persamaan kimia. Sebab itulah dalam soalan tadi, dalam konstruk tadi, 32 markah per 100. Berapa banyak awak nampak dalam satu soalan itu untuk menulis persamaan kimia? Okey, untuk menulis persamaan kimia. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada contoh. Saya ambil soalan daripada Terengganu ini. Tengok contoh. Nyatakan formula. Maksud formula empirik. Yang ini dalam konstruk mengingat. Apa yang awak hafal, apa awak muntahkan saja. Iaitu formula kimia yang menunjukkan nisbah teringkas bagi atom setiap unsur dalam satu sebatian. Awak tertinggal aja perkataan atom, habis. Okey. Awak ataupun awak kata formula kimia, formula empirik ialah nisbah teringkas. Tak ada formula kimia yang menunjukkan pun, habis juga. Okey, tuliskan formula empirik. Okey, tuliskan formula empirik. Ni. Okey, yang seterusnya soalan C. Yang ni tuliskan persamaan kimia. Okey, tuliskan persamaan kimia. Macam mana kita nak tuliskan persamaan kimia? Yang itu kita dah belajar dalam kelas. Yang ini persamaan kimia ni kalau awak nak tak tahu yang ini awak tak tahu macam mana kita nak tulis, awak ingat dia punya teori dia. Teori dia macam mana? Kalau logam karbonat awak panaskan dia, awak akan jadi logam oksida. Dan gas nitrogen dioksida dan gas oksigen. Jadi awak punya latihan, awak ikut ini punya teori sahaja. Okey, logam karbonat pula dah. Logam nitrat. Okey, apabila logam nitrat dipanaskan, dia akan menghasilkan logam oksida, nitrogen dioksida dan gas oksigen. Satu. Yang kedua, untuk teori pemanasan ini, kalau awak logam karbonat, kalau awak panaskan dia, awak akan dapat logam oksida dan gas karbon dioksida. Okey. So senang ajalah kalau awak nak kaitkan kenapa ada nitrogen dekat sini, ada nitrat. Ada nitrat, mesti ada dua ni Mesti ada yang ini. Okey, so yang karbonat ni ada karbon dioksida. Contohlah kalau awak panaskan CaCO3, nanti awak dapatlah calcium oxide dan karbon dioksida. Kalau awak panaskan magnesium karbonat, nanti awak akan dapatlah magnesium oxide dan gas karbon dioksida. So ini dua ni. Ini dua ni yang awak kena tahu untuk tulis persamaan bagi proses penguraian. Ini dua ni. Dua ni lah yang famous. Okey. Untuk soalan yang kedua, ini adalah soalan aplikasi juga, di mana penyelesaian masalah. Okey. So jawapannya adalah 48. Okey, awak salin je lah dulu jawapan itu. Nanti kita ada masa, kita akan pergi balik semula. Okey. Seterusnya kepada soalan nombor 4, saya serah balik kepada Cikgu Rudi. Ya, Cikgu Rudi. Okey. Cikgu Rudi tak ada ya. Okey. So saya terus skip Saya terus skip kepada soalan nombor 5 dengan nombor 6. Okey, kenapa? Sebab soalan nombor 3 dengan nombor 4 ini adalah konstruknya sama saja, iaitu mengingat, memahami, mengaplikasi. Okey, seterusnya saya terus pergi kepada contoh soalan yang 5. Okey, nanti saya share balik. Dia lag lah dekat sini. Dia lag di sini.
Terus masuk. Dah. Okey. Tu Cikgu Rudi dah masuk. Okey, tak apalah, saya teruskanlah kepada soalan yang kelima. Kelima. Apa dia? Soalan yang Teruskan. kelima saya teruskanlah dulu ya. Okey. So dalam untuk yang soalan yang kelima ini, dia sudah bagi sampai konstruk analisis daripada mengingat, memahami, daripada mengingat, memahami, mengaplikasi dan menganalisis. Menganalisis. Macam mana kita nak tahu soalan itu analisis? Soalan itu analisis, dia akan bagi stimulus yang banyak. Stimulus yang banyak daripada, tak kira lah jadual ke, daripada gambar ke. So kita kena analisis dekat situ. Adalah satu kesimpulan yang akan kita boleh buat dekat situ. Menganalisis. Contohnya dekat sini. Soalan nombor 5 ini. Contoh kita pergi kepada soalan nombor 5. Soalan nombor 5. Nyatakan jenis ikatan. Ini soalan biasa saja. Nyatakan jenis. Tak nampak soalan nombor 5 tu tak nampak. Tak nampak. Cikgu Rudi boleh share tak? Sambung. Saya sambung Sambung soalan nombor 5 dengan nombor 6. Boleh. Okey. Syam Ada nampak? Tak nampak lagi jadi sekejap saya unshare dulu, stop dulu. share. Apa Cikgu Rudi pergi soalan nombor 4 yang tadi Cikgu Rudi tadi. Pergi nombor 4 dulu. Okey, seterusnya tadi kita lihat sebenarnya dia macam ni tau. Soalan dalam kimia ni dia berperingkat daripada senang, dia akan naik sampai satu tahap engkau syahid lah. Maksudnya memang tak boleh bergerak. Jadi di sini saya nak tekankan yang kertas 2 ni awak kena betul-betul belajar secara orang kata terperinci untuk memastikan awak tidak ada masalah untuk menjawab soalan-soalan yang haras tinggi. Ada bunyi tikus okey. Ada bunyi apa tu? Gangguan. Jadi kalau kita lihat soalan nombor 4 ni, kita lihat ni adalah jadi kalau kita lihat kat sini soalan nombor 4 ni, apakah jenis formuliran bagi teori Lina? Ini soalan pengetahuan lah. Ini adalah soalan pengetahuan, awak tahu, awak boleh jawab. Formuliran ada pempolimeran ada 2 saja, iaitu dalam silibus kita ada pemeliharaan koordinasi dan satu lagi pemeliharaan penambahan. Mana satu pilihlah. Dia senang saja recall saja. Lepas tu B, lukiskan formula struktur. Nampak tak kat sini? Kita dah mula lukis. Tadi awak boleh nampak soalan 1, 2 takkan suruh awak lukis. Untuk soalan lukis ni jap. Ada siapa yang buka audio mungkin sebab ada gema tu kerana ada audio. Boleh tak padamkan audio tu? Dah baru tak ada. Ada lagi lah. Dah. Macam mana kan? Kita teruskan. Inilah kalau online ni macam ni lah. Jadi kalau kita lihat lukiskan. Jadi bila kita lukiskan kamu kena lukis ini sudah masuk konstruk aplikasi. Konstruk aplikasi yang mana kamu kena tahu lukis.
That's why saya tegaskan di sini. Janganlah si nak baca. Okay, saya tahu baca tu penting, tetapi kamu kena buat latihan. Di saat akhir ni, dalam beberapa hari ni, kamu kena ambil peluang, datanglah ke sekolah. Okay, kamu buat latihan dan kamu berikan kepada guru untuk memeriksa sama ada okey atau tidak. Dan satu lagi, bila kamu datang ke sekolah, kamu jumpa cikgu, kita dapat merujuk dia dengan cepat. Sebab kalau kata di rumah kamu belajar sendiri, mungkin nanti kamu ambil masa untuk lihat buku, untuk dan sebagainya. Yes. Okey. Jadi itu yang awak kena tahulah. Okey, ini saya terangkan dari segi soalan saja. Okey, terangkan mengapa polimer terbentuk dinamakan polyester. Okey, dan ini adalah soalan kefahaman. Okey, itu nanti awak ni lah. Saya terus pergi kepada contoh-contoh saja supaya awak nampak. Okey, di sini kalau awak lihat soalan nombor kita lihat kat sini okey, di mana kita ada penyelesaian masalah. Okey, tadi saya juga aplikasi itu adalah soalan tentang menulis persamaan kimia, melukis dan juga kiraan, betul tak? Di bawah aplikasi juga ada penyelesaian masalah. Okay, ini adalah satu contoh penyelesaian masalah. Bermaksud di sini, cikgu, kenapa kita ada tukar-tukar, cikgu? Bukan semua topik kita boleh keluarkan pengiraan. Betul? Ada setengah topik pengiraan tidak boleh diberikan. Okay, contoh topik-topik yang belakang tu yang banyak tentang polimer dan sebagainya, maka kita akan beri satu situasi dan kamu kena cadangkan kepada penyelesaian masalah situasi itu. Okay, contoh di sini, penggunaan pewarna dalam industri batik telah menyebabkan pencemaran air sungai. Bagaimanakah masalah itu dapat diatasi dengan menggunakan konsep teknologi hijau? Okay, siapa boleh tahu apa kaedah kita boleh pakai untuk mengatasi ini? Okey, sekarang kita boleh guna kaedah elektrolisis. Tahu elektrolisis? Okey, untuk pengetahuan awak, kebanyakan pewarna yang ada adalah datangnya daripada ion-ion logam. Ingat lagi tak unsur peralihan? Okey, di situ kita boleh gunakan elektrolisis dalam menyingkirkan ion-ion logam dan kamu kena nyatakanlah 2 poin kat sini. Okay. Jadi di sini kita boleh keluarkan apa pun soalan tetapi sebenarnya masih kepada nota ataupun silibus yang kamu telah pelajari dalam kimia. Okey. Ini saya terus pergi kepada, saya briefing saja. Okey, kita lihat pula pada soalan 5 dan juga soalan 6. Okey, nampak tak? Kita sudah ada mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis. Okey. Menganalisis ini pelajar, saya bagi mudahlah. Menganalisis ini adalah satu benda yang kita lihat benda ada dua perkara, dua atau lebih. Dan kebanyakan soalan analisis menjurus kepada soalan banding. Okey. Okey, soalan banding. Okey, bila kita lihat soalan banding, okey, bila kita lihat soalan banding, kita lihat kat sini soalan banding. Okey, saya bagi contoh analogi. Saya suka berikan konsep supaya kamu faham. Dia kadang-kadang pelajar ni dia ikut nak case ataupun ikut nak soalan. Lepas tu bila datang ni dia rasa complicated. Sebenarnya kita lihat dulu konsep dia. Okey. Bila kita cerita banding, katalah saya bagi pelajar contoh, pelajar siapa nama pelajar ni? Tivesh. Awak? Adriana. Okey, ada dua pelajar, Tivesh dengan juga Adriana. Okey, saya pun kata, bandingkan dua pelajar ni. Kamu pun buat. Tivesh seorang lelaki, manakala Adriana seorang pelajar perempuan. Itu okey, sebab dia bandingkan benda yang sama. Tapi kamu tak boleh kata, Tivesh seorang pelajar lelaki, maka manakala Adriana memakai cermin mata. Walaupun Adriana memakai cermin mata, sebab aspek tak sama. So bila kamu, pada saya soalan analisis ini,
satu soalan yang sangat mudah untuk kamu jawab. Kamu boleh baca, kamu boleh tulis, kamu boleh analisis, kamu keluar je. Macam contoh kan, kita ambil isotok. Isotok ni kita ada karbon 12, karbon 13. Apa kita nak buat? Karbon 12 mempunyai bilangan proton 6, karbon 13 mempunyai bilangan proton 6. Tak buat makar dah. Tapi malangnya pelajar, analisis susah cikgu, saya tak suka. Saya tak nak jawab. Saya nak yang recall je. Kamu sendiri yang negatif. Okey, boleh Okey, jadi saya rasa soalan 5 ni Cikgu Syam. Okey. Okey. Cikgu Rudi habiskan dululah soalan nombor 5 tu. Nanti nombor 6 saya sambung lagi. Soalan nombor soalan nombor 5. Okey, boleh. Boleh nombor 5 saya sambung balik soalan nombor 5 tadi Okey. Sambung balik. Nombor 5. Okey, so sebagaimana yang Cikgu Rudi sudah cakap tadi, so daripada proses mengingat, memahami, mengaplikasi dan seterusnya kita pergi kepada menganalisis. Okey, contoh soalan. Contohnya soalan ni nyatakan jenis ikatan bagi sebatian natrium klorida. Okey. So secara umumnya kan benda ni awak just recall sahaja, betul tak? Dan nyatakan jenis ikatan, recall saja ni ada positif and then ada negatif. So bagi pelajar-pelajar, ada pelajar-pelajar yang susah sikit lah untuk tahu ikatan ion ke ikatan kovalen, kan? Daripada ikatan kovalen tu banyak cabang-cabangnya lagi. Cuma yang asasnya kita pergi kepada ikatan ni ada dua yang awak belajar tu kan. Satunya ikatan daripada ion, satu lagi ikatan daripada kovalen. Okey. Yang ion ni kalau awak nak tahu, awak boleh tengok dia. Dia ada logam, dia ada bukan logam. Dia datang daripada logam, datang daripada bukan logam, maka dia ion. Yang bukan logam ini dia akan jadi positif ion dan logam ini dia akan jadi positif ion dan bukan logam ini dia akan jadi ion negatif. Jadi kalau kovalen ni semuanya adalah bukan logam. Bukan logam. Jadi kat sinilah macam mana awak nak hafal dia jenis ikatan ini. Maka kalau kita tengok dekat sini ada positif, ada negatif. Kalau awak tengok dalam jadual berkala sekalipun, awak tengok dekat sini Na dengan Cl ini adalah logam, ini adalah bukan logam. Okey, saya satu lagi macam mana kita nak faham logam dengan bukan logam ini? Saya tunjuk sikit lah Saya tunjuk sikit. Okey. Okey. Nampak tak tangan saya ni? Nampak tak tangan saya ni? Okey, bagi pelajar yang belum susah untuk mengingat ni, awak tengok tangan saya ni. Tangan saya ni ada ni kan? Ini kan ni. Nampak tak metallica ni? Elektron valence dia, ni tangan saya ni, tengok sini, Ini 1, ini 2, ini 3. Ini elektron valence. Ini semua ni adalah elektron valence. 3. Jadi 3 ni. Semua ni adalah metal. Elektron valence dia 1 atau 2 atau 3. Okey, logam dia akan bebaskan ke dia akan terima elektron? Dia akan bebaskan elektron kan. So daripada 3 ni kalau awak gerak-gerak macam ini, awak letak air dekat sini, air tu akan pergi kan. That's why elektron valence dia 1, 2, 3 confirm dia logam kecuali hidrogen 1 tu, itu adalah specific case lah. Case yang terpencil dekat situ. Nanti kita terangkan bagaimana dia jadi bukan logam pula kat situ. Jadi kebanyakannya kalau awak buat elektron valence dia 1, 2 atau 3, dia adalah logam.
Okey, 5, 6, 7, 8. 8 itu bukan logam tetapi dia sudah mencapai oktet dan tidak bertindak balas. Jadi kalau awak tengok dekat sini, macam mana kita nak memahami, macam mana kita nak mudah faham tentang ikatan ini. Saya pergi soalan. Yang kita faham dekat sini tadi. Jadi kalau saya lukis dekat sini sikit, saya lukis dekat sini sikit. Yang logam ni adalah 1, 2, 3 elektron valence dia. Yang bukan logam yang digunakan dalam ikatan ion ni 5, 6, 7, 8. Kat sini Jadi untuk mencapai keadaan oktet, yang sebelah sini dia akan riliskan elektron. Macam yang saya tunjuk tangan tadilah. Yang sebelah sini dia akan receive elektron. Awak nampak tak dekat sini Okay. Kalau dia elektron valence dia 1, dia akan riliskan 1 elektron. Apabila dia elektron valence dia 2, dia akan release 2 elektron. Apabila dia 3 elektron valence, dia akan release 3 elektron. Okay, so that's why dia akan jadi negatif 1, positif 1, positif, dia akan jadi positif 2, release 3 elektron, dia akan jadi positif 3. Sebab itulah yang awak tengok tangan saya tu tadilah, itu adalah contoh lah untuk konsep macam mana kita nak ingat ikatan ini. So sebenarnya kalau ikatan ni kita kena ada slot lain pula untuk kita pergi secara detail macam mana kaedah-kaedah untuk kita ingat. Okey, seterusnya saya pergi soalan yang seterusnya. Sebab ini adalah ingat konstruk mengingat dan memahami adalah konstruk yang paling bawah yang awak takkan lepaskan peluang ini. Okey. Saya tutup kamera sebab berat. Saya pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey. Bagaimanakah ion? Okey, bagaimanakah ion natrium? Yang ini awak kena faham. So daripada catali yang awak buat ni tadi, awak nampak tak ni? Bagaimanakah ion natrium terbentuk? Okey, awak kata bagaimanakah ion natrium terbentuk? Okey, atom klorin menerima atom natrium melepaskan 1 elektron. Awak nampak tak? Atom natrium melepaskan 1 elektron. Okey. So pemahaman awak tentang konstruk digabungkan dia dengan keyword. Keyword dia apa? Awak mampu untuk jawab soalan ini. Awak nampak tak ini? Perkataan atom. Jangan tinggalkan perkataan atom dekat situ. So daripada atom ni lah yang akan bebaskan elektron. Maka dia akan jadi ion. Ion apa? Ion positif ke? Ion 2 plus ke? Ion 3 plus ke? Itulah dia. Okey, atom natrium melepaskan 1 elektron untuk 1 elektron. Okey. Bagaimana ion klorida terbentuk? Atom klorin menerima. Nampak tak? Menerima. Klorin berapa klorin? Klorin 17. 17 maksudnya 287. 287. Jadi 287, that's why duduk dekat sini. 287 elektron valence-nya adalah 7. 7 bukan logam dia menerima. Untuk mencapai 8 maksudnya dia akan terima 1 elektron lagi. Dia akan terima 1 elektron. So apabila dia terima 1 elektron, awak buat catali macam ni, dia akan jadi negatif. Kalau dia terima 2 elektron, dia akan jadi 2 minus. Okay. Kalau dia terima 3 elektron, dia akan jadi negatif 3. That's why dia Cl minus. Macam mana Cl minus ni terbentuk? Chlorine atom menerima 1 elektron. Mesti chlorine atom. Itu kita pergi kepada memahami. Sebab tu kita kena faham. Kita kena faham. Ingat dan faham. Ingat pesan saya tadi. Ingat dan faham menjadi satu trust untuk pergi kepada konstruk yang lebih tinggi. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan B. Okey, kita pergi kepada soalan B.
Nyatakan satu sifat bagi sebatian X. Soalan ni bukan direct. Kelas, soalan ni bukan direct. Awak kena analyse dulu. Apa benda yang ada pada rajah 5.2 ini? Apa benda yang ada pada rajah 5.2 ini? Sebatian apa? Sebatian apa? Jadinya kalau awak tengok karbon dengan oksigen. Ingat kita punya keyword tu tadi. Karbon ini bukan logam. Bukan logam. Okey. Oksigen juga bukan logam. Bukan logam, covalent. Jadi lantaklah dia bagi gambar rajah macam ni. Ada pelajar yang tak faham, tak boleh lukis pun. Ada yang tak boleh lukis. Tapi dia ada ingat yang ni. Bukan logam dengan bukan logam, covalent. Covalent, maka teruslah dia pergi apa? Tidak mengkondaksikan elektrik dalam semua keadaan, tidak larut dalam air. Okey, cannot conduct elektrik, okey. Insoluble in water, takat lebu dan takat lidih rendah. Macam tu. Kan? Okey, seterusnya persamaan. Persamaan ini masuk dalam aplikasi. Betul tak? Soalan ini kadang-kadang rezeki kita. Kadang-kadang rezeki kita di mana sudah ada dah. Dia dah bagi dah. Tinggal lagi kita tambah sikit-sikit saja. Tinggal lagi kita tambah sikit-sikit je apa yang nak ditambah. Okey. Untuk persamaan kimia di kelas, mau pelajar-pelajar semua menulis persamaan kimia satu baris. Tetapi cara untuk kita menulis persamaan kimia supaya jadi mantap berbaris-baris. Dia punya kaedah dia. Awak kena pergi one by one. Sampai satu tahap, barulah habis dah kaedah tu semua. InsyaAllah awak boleh tulis persamaan kimia dengan baik. Okey, so yang tu cikgu tak nak sentuhkan lah. Cikgu tak nak sentuh lagi lah. Okey, yang ini kita pergi dulu kepada konteks soalan. Awak tengok tak ini? Mengira ni kan? Okey, mengira. Terus pergi soalan aplikasi. Okey, seterusnya saya rasa contohnya sudah cukup kot. Okey, saya serah kepada Cikgu Rudi pula lah untuk konstruk yang seterusnya soalan nombor 6. Okey, contoh soalan nombor 6. Okey, Cikgu Rudi. Okey, terima kasih. Boleh share. Sekejap ya. Okey, jadi kita pergi kepada soalan nombor tadi nombor 6 Jadi kita dah nampaklah di mana soalan-soalannya akan menyoal tentang perbandingan dan awak kena jelas soalan-soalan perbandingan ini ada masanya dia tidak gunakan perkataan banding. Contohnya terangkan eksperimen 1 dan eksperimen 2. Bila dia sebut dua benda saja, itu adalah soalan perbandingan walaupun tiada perkataan banding. Tapi kebanyakannya memang ada perkataan banding lah. Macam contoh bandingkan nilai pH bagi larutan R dengan S. Banding. Okay. Dan dia hanya pada soalan yang ada analisis. Kalau soalan 1, 2 kita tak akan keluarkan. Okay. Kita lihat pada soalan yang seterusnya nombor 6 Okay. Kalau kita lihat dalam soalan nombor 6 ni, ini adalah satu trial negeri. Lagi sekali kalau you all perasan soalan 1 sampailah soalan 11 aras pengetahuan akan ditanya. Ini adalah satu perbezaan yang kita dapati ketara berbanding dengan KBSM. Sebab KBSM dia tidak akan tanya soalan aras pengetahuan ni daripada soalan 1 hingga habis. Tak ada. Jadi bermaksud di sini satu bonus untuk pelajar-pelajar yang mana soalan aras pengetahuan ini akan ditaburkan untuk banyak topik. Daripada soalan 1 sampai soalan 11 kita tetap akan tanya definasi lah. Kita tanya itulah, kamu hanya recall saja.
Jadi cikgu harapkan kamu ambil peluang ni lah. Okey, contoh di sini, apakah maksud alloy? Ini adalah soalan pengetahuan. Siapa boleh jawab apa maksud alloy? Bukan ya alloy ya alloy itu lahir je buka. Ni. Alloy apa? Alloy. Campuran. Satu. Yang satu bahan yang terdiri pada campuran, satu atau lebih daripada satu atau dua kan. Yang mana komponen utamanya adalah logam. Dapat jawab, selamat. Tak dapat jawab, hilanglah satu markah tu. Okey. Kemudian tu dia kata nyatakan unsur Q. Okey, dekat sini dia dah bagi dah. Okey. Kamu tengok betul-betul dia dah bagi pingat. Okey, kalau pingat apakah alloy yang kita selalu guna? Kalau pingat kita akan guna kat sini kamu dah kena interpret. Okey, gangsa kan? Okey. Jadi di sini bila kita guna gangsa, kita akan gunakan apa ni logam Q ni? Kita akan guna logam sternum. Betul tak? Okey. Dia ada dua tau. Satu loyang ataupun bahasa Inggeris kita namakan brass. Satu lagi kita namakan bronze ataupun gangsa. Macam mana nak ingat cikgu confused lah. Okey, saya bagi satu brass. Okey, brass ni sebenarnya brass. Kita ambil Z ni maksudnya zinc. Okey, untuk brass campuran copper dengan zinc. So bila kita dah ingat satu lagi mesti campuran copper atau cuprum dengan tin, sternum. Betul tak? Kamu ingat satu je? Sebab dia ada dua kan? Okey, jadi itulah cara untuk kita ingat. Okey, saya nak tegaskan lagi, nak bagi tips lah. Dalam kimia, memang banyak benda kamu kena hafal. Kadang-kadang contohnya kita ambil charge. Betul tak? Okey, charge tu memang kamu kena buat latihan. Saya latih tubi anak murid saya memang banyak lah. Saya pergi sampai sekejap. Okey. Yes. Oh. Ada orang angkat tangan, dia kata tumpang salam, tumpang tanya kalau kau soalan 1C, dah 1C kau. Belajar jawab kumpulan 18 diterima ke? Okey, kita nak nama kumpulan. Okey, nama kumpulan kita merujuk kumpulan 17 halogen. Betul tak? Kumpulan 1 adalah logam alkali. So itulah nama dia. Okey, nama kita kena bagi nama. Kalau kita tak ingat, maksudnya habis. Okey, lepas tu maaf, soalan ini tiada. Modul menjawab. 11.57. Okey. Okey. Jadi kita lihat kat sini. Kita besarkan lagi lah. Mungkin blur ke. Okey, kita terus turun ke bawah. Kita lihat. Okey. Ini soalan nombor 6 Okey, Rajah 6.2. Okey, jadi saya harap bila kamu jawab soalan itu, kamu kena gariskan, kamu kena fahami, digest betul-betul apa kehendak soalan. Dan saya tegaskan lagi sekali, jangan fikir soalan ini sama seperti latihan yang awak buat. Dia akan berlainan. Walaupun nampak macam sama. Boleh Okey, jadi kita lihat 6.2 menunjukkan susunan radas untuk mengkaji pengaratan besi. Okey. Kita ada larutan agar, larutan kalium hexasulfurat 3, phenolphthalein. Kita tahulah. Kamu dah kena analisis lah. Larutan kalium hexasulfurat 3 tu kita nak detect apa? Nak detect ferrum 2. Lepas tu phenolphthalein kita nak detect ion hidroksida. Betul tak? Kamu dah ada dalam kepala dah tu. Dah tahulah ni apa benda ni. Dan pengaratan kita pun dah jelas. Pengaratan ni mesti ada kehadiran oksigen dengan juga air. Okey? Dan berlakulah tindak balas redox. Redox ni adalah satu tindak balas yang melibatkan tindak balas pengoksidaan
dan penurunan yang berlaku secara serentak. Jadi di sini macam-macam kamu dah ada. Jadi di sini cikgu nak tunjukkan juga bahawa untuk aras tinggi ni, soalan analisis ni, stimulus yang diberikan tu memang banyak. Macam tadi kefahaman tadi satu je. Betul? Info satu je. Ini dia bagi tu lah, dia bagi ni lah. Makin banyak lah awak kena fikir. Tapi lagi sekali, adakah soalan ini soalan yang keluar daripada silibus? Tidak. Tapi cikgu saya tak boleh jawab cikgu. Saya senang je. Latihan tak cukup. Saya pernah drill anak saya, anak murid tu bagi satu tahap kan cikgu. Soalan ni, ini je cikgu. Tak ada soalan lain ke? Bila kamu dah boleh dapat macam berikan satu, cikgu tak ada, macam bosan lah. Bila kamu dah berikan macam tu, dia punya feedback, latihan dah cukup banyak. Tapi kalau kamu, apa benda ni macam baru je. Tu maksudnya apa? Latihan awak kurang kuat. Awak banyak baca. Jadi cikgu sarankan, tolonglah ambil peluang ni, buat banyak latihan. Dan cikgu cadangkan juga. Kamu sekarang ni jangan tunggu-tunggu lagi cikgu. Terkadang pelajar ni kan, tunggu cikgu tak beri pun. Cikgu tak tu, cikgu tak ni. Itu je lah. Awak dah download dah, cari. Kan ada kat dalam tu kan, cari ada jawapan, nak cuba buat. Lepas tu bila dah buat kan, tak dapat jumpa cikgu. Saya ni, apa ni cikgu? Tolong tunjukkan. Cikgu saya tak faham yang ni tolong semak cikgu, betul tak saya buat? Selain daripada latihan yang cikgu awak berikan. Okey, kita lihat kat sini pula. Tuliskan persamaan pengoksidaan dan penurunan tabung C jika R adalah kuprum. Okey, kita lihat kat sini C. Okey, ada pula keamatan warna biru. Okey, nampak tak? Banyak tak benda dibagi? Ini analisis. Analisis bukan setakat perbandingan. Stimulus yang diberikan tu lebih daripada 2. Jadi awak kena bawa dia dan dia akan tanya pula, apakah persamaan setengah dia? Ini soalan di bawah analisis lah. Kalau kita lihat kat sini, kuprum tu, ni ada tak pengaratan? Ada iaitu kita akan ada pengaratan pada besi. Lepas tu kita lihat setengah persamaan. Jika metal R itu adalah kuprum. Kita tengok C. Metal R ini adalah kuprum, copper. Jadi di sini merah jambu. Bila merah jambu maksudnya tiada pengaratan. Betul tak? Lepas tu yang sini pula keamatan warna biru rendah. Bermaksud pengaratan berlaku tapi berlaku dalam kadar yang perlahan ataupun tidak sekuat seperti dalam C. Betul tak? Jadi dia suruh tuliskan persamaan pengoksidaan. Siapa yang teroksida? Iaitu besi ataupun paku kan. So kita tuliskan Fe, dia akan jadi Fe2+ campurkan dengan 2 elektron. Ini pengoksidaan. Penurunannya apa? Penurunannya adalah bila mana elektron yang dilepaskan itu akan diterima oleh air, betul tak? Jadi kita buat kat sini, oksigen dengan air akan terima elektron. Awak kena ingat lagi sekali. Oil rig. Memang kena banyak mnemonik. Oil itu apa? Oxidation is losing electron. Rig itu apa? Reduction is gaining electron. Jadi di sini dia akan reduction, dia akan jadi apa? Ion hidroksida. Jadi kita imbangkan. Kita letak 2 kat sini. Apa kita kena buat? 4 hidroksida. Awak tengok persamaan kimia yang saya buat, saya tidak hafal. Saya konstruk. Saya imbangkan. Saya bukan ambil satu-satu. No, dia kena buat. Kita tahu bahawa kalau dia kat sini 4, takkanlah kita nak ambil 1, betul? Dia mesti berapa? Sebenarnya dia adalah 4 elektron. Betul tak? Itulah pengimbangannya. Boleh? Jelas?
Ini adalah penurunan. Okey, kemudian tu berdasarkan 6.2, tabung uji manakah yang menunjukkan pengaratan? Okey, nak tanya kelas. Menulis persamaan kimia bawah apa tadi? Ini adalah bawah aplikasi. Cikgu, banyaknya cikgu persamaan kimia. Nak macam mana? Aplikasi berapa markah tadi? 32 kan? So di sini saya nak timbulkan kesedaran pada pelajar. Jangan main-main dengan persamaan kimia. Habis apa kita boleh beri? Persamaan kimia je. Persamaan kimia memang berlambak. Boleh? Nak tulis persamaan kimia, kamu kena tahu formula ion, betul? Formula ion, kamu kena tahu cation ion dengan anion. Saya kadang-kadang saya tanya, magnesium klorida apa? Mg, mampus. Engkau nak sembang A, kau tulis MgCl2. Cikgu hafal. No, cikgu hafal memang ingat dia punya cation ion, anionnya. Tapi bila cikgu tuliskan tu, macam nampak cikgu hafal loh. Itu satu benda yang boleh lagi buat, ada masa. Kadang-kadang kisah akhir ni kita boleh drill lagi. Okey, berdasarkan Rajab poin 2, tabung uji manakah yang menunjukkan pengaratan? Terangkan jawapan anda. Okey, ini soalan apa? Soalan analisis. Ada 3 kan? Kamu kena tahu. Okey, mana satu yang menunjukkan pengaratan? Ya, A dengan C. Kenapa? Kerana keamatan biru itu menunjukkan kehadiran ferrum, ion ferrum 2. Betul tak? Itulah jawapannya. Okey, kita tengok kat sini. Cikgu beri briefing je lah. Okey, nombor 7 Syam, cuma cikgu cerita dulu yang ini. Soalan 7 dengan 8 ini. Okey, ini adalah satu bentuk soalan yang memang sangat different dengan soalan-soalan dulu. That's why bila kamu ambil soalan-soalan KBSM, contohlah untuk drill, awak takkan jumpa bentuk soalan ini dalam soalan KBSM. Sebab kita ada satu konstruk yang tinggi yang kita namakan menilai dan mereka cipta. Dia stroke tau. Sama ada kita boleh bagi menilai, gabungkan dengan reka cipta, ataupun kita ambil saja menilai, reka cipta tak ada, ataupun kita ambil reka cipta, menilai tak ada. Ataupun kita gabung dua-dua. Sebab markah dia tu kadang mungkin 3. Markah untuk menilai dengan reka cipta ni 3 markah. Okey. Jadi macam mana bentuk soalan tu? Okey, Cikgu Syam, boleh Cikgu Syam? Okey, boleh. Okey, saya ni. Live dulu. Saya unshare dulu. Okey. Yang ni sekadar kita ingat je lah. Kita banyak kali kita ingat. Banyak kali kita ingat. Banyak kali kita tengok, insya-Allah kita akan ingat. Okey. Soalan nombor 7 ni mengingat, kita kena ingat, kita kena faham, kita kena aplikasi, dan kita kena analisis, dan kita mereka cipta. Okey, ni mereka cipta ni konstruk yang paling tinggi lah. Okey. Okey kelas. Macam mana kita nak ingat? Macam mana kita nak ingat untuk supaya kita boleh membawa, ingat, kita boleh faham, kita boleh ambil aplikasi, kita punya analisis. Mestilah ingatan tu awak kena betul-betul ingat. Contohnya lah tadi, macam mana kita nak ingat formula. Kan? Macam mana? Ada orang hafal, ada orang tulis banyak kali, ada orang bercakap seorang-seorang, kan? Banyak benda. Okey. Yang pastinya apabila awak hafal pun dia kena ada kaedah. Apabila awak hafal pun kena ada kaedah juga. Macam mana kita nak ingat itu. Dan apabila awak dah ingat, latihan awak bertubi-tubi kena. Okey. Saya nak tanya, macam mana awak ingat rumah awak? Ada tak yang balik sekolah hari ni, balik rumah kawan, tak ingat rumah dia? Ada tak yang tak ingat mak, ibu?
Tak ada ada tak yang tak ingat ayah dia? Tak ada. Semua ingat. Okey, boleh tak berlaku situasi di mana kita tak ingat ibu kita? Ada tak? Ada tak orang tu dia tak ingat ibu dia? Ada. Macam mana dia tak ingat ibu dia? Contoh, lahir sampai umur 10 tahun, ibu dia jaga. Lepas tu, dia berpisah dengan ibu dia. Sampailah umur dia 30 tahun, 40 tahun. Mungkin dia selisih dengan ibu dia, dia tak ingat dah. Begitulah juga konsep pembelajaran awak. Awak kena tulis banyak kali setelah awak hafal dengan menggunakan teknik-teknik dan latihan pengukuhannya. Tulis banyak kali. Kan sampai awak kata, Haji, cikgu takkanlah benda ni je yang cikgu bagi. Kan hari-hari formula ion Li+, Na+, K+, Mg2+, kan SO4 2-, CO3 2-. Semua hari-hari awak tulis benda itu. Dan awak kena rancanglah hari ni awak nak apa dia. Esok awak nak apa dia. Kan. Jangan awak marahkan cikgu awak kalau cikgu awak kalau salah tulis 100 kali. Kalau salah tulis 1000 kali. Itu semua untuk proses mengingat. Okey, kita pergi pula kepada yang ni. Soalan nombor 7 ini. Okey, soalan nombor 7 Macam mana teknik kita nak belajar soalan nombor 7 ini? Okey. Contohlah kita buat ini pH dia 7. Apabila ke kiri, saya bincang ke kiri dulu hari ni sebab kita nak bincang soalan ini. Ke kiri maksudnya dia acidic, dia semakin acidic. Okey. Acidic semakin kuat dia punya acid dia itu berdasarkan kepada apa? Kita tengok kepada pH. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tengok. Okey, daripada kiri kanan, pH yang semakin rendah kan. Yang acid ini kita kaitkan dengan apa? Kita kaitkan dengan ion hidrogen. Nampak tak? Kita kaitkan dia dengan ion hidrogen. So, apabila ion hidrogen dia semakin ke sana tinggi, awak tengok tak nilai pH dia? Daripada 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Maksudnya nilai pH dia semakin rendah. Awak belajar macam ni je. Okey. So daripada sini, awak tengok daripada sini perkaitannya timbullah asid kuat dengan asid lemah. Kenapa? Dia berdasarkan kepada kepekatan ion hidrogen dia. Jadi dekat sini kalau awak tengok dekat sini timbullah ada dua benda yang ini. Satu asid kuat, satu asid lemah. Asid kuat duduk kat sebelah sini. Kita tengok macam mana kita nak hafal supaya kita lebih senang ingat. Kalau kita dah bosan kan hafal buku kan. Kita buat macam tu. Dua jenis asid. Asid kuat dengan asid lemah. Okey. Dekat sinilah yang kita hafal. Apakah yang dimaksudkan dengan asid lemah? Daripada hafalan inilah barulah kita boleh pergi ke memahami. Asid lemah ialah asid yang mengayon separa dalam air menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah kan. Okey. So awak pun highlight daripada yang awak hafal tu tadi. Awak tulis kat mana-mana, dekat katil awak ke, dekat dinding rumah awak ke, hari-hari. Ingat dia, hari-hari awak tengok. Lepas tu awak highlight ke perkataan yang awak buat tu, ion hidrogen yang rendah, kepekatan ion hidrogen yang rendah. Awak pun tengok balik kat sini. Oh, patutlah nilai pH-nya tinggi. Nilai pH-nya tinggi. Rupa-rupanya ion hidrogennya rendah. Sebab itulah pH dia ada kita dapat 5, ada kita dapat 6. Tu. Kenapa? Sebab ion hidrogennya rendah. Okey, awak tanya lagi, kenapa ion hidrogennya rendah? Oh, sebab dia mengayon separa dalam air. Itu dia. Benda tak banyak, benda sikit aja, benda macam ni je.
Tapi benda, walaupun benda nampak benda macam ni je, simple aja, tetapi benda ni awak boleh menjawab soalan sampai soalan analisis. Itu dah dia. Sebagai apa? Orang kata sebagai penambahan lah. Okay. So nyatakan apa maksud asid kuat. So asid yang mengayon lengkap dalam air. Mana nampak tak air? Okay. Kenapa ada perkataan air dekat situ? Kalau tak ada air, tak ada markah tak cikgu? Tak ada. Okay. Apa? Di dalam asid ni dia ada tajuk dia, subtopik dia, peranan air. Kan? So peranan air kalau tak ada air dia tak boleh tunjuk sifat asid. Kalau ada air dia boleh tunjuk sifat asid dia. Okay? So kita nyatakan sekat sini meaning. Okay, daripada sini asid manakah? Asid manakah yang beri nilai pH A? Nilai pH yang lebih rendah. Awak tengok tak? Konstruknya sudah dibawa. Okey, konstruknya sudah dibawa kepada daripada mengingat kepada memahami. Awak nampak tak? Daripada memahami kita pergi lagi kepada aplikasi. Dia sudah dibawa kita daripada soalan. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan C. Tuliskan persamaan kimia. Hari-hari daripada soalan 1 tadi banyak betul untuk kita tuliskan persamaan kimia masuk dalam apa dia? Dalam ini aplikasi. Okey. Inilah paling ringkas sekali. Macam mana awak nak tulis persamaan? Tak tahu cikgu, saya tak tahu ni. Cikgu, saya tak tahu ni apa hasilnya dekat sini. Awak buatlah balik dekat sini. H plus, SO4 2 minus, K plus, OH minus. Awak nampak kat sini, nampak tak ni? Positif mesti kahwin dengan negatif. Lelaki dia kahwin dengan perempuan. Female dengan male kan? Okay, lelaki dengan perempuan, positif dengan negatif, ion positif dengan ion negatif. Awak nampak tak perkadaran dia tu? So kat sini awak letak K plus SO4 2 minus. Nampak yang ni? Nampak tak? Ini dia. Nampak. Okay. Awak nampak tak? Ni awak darab sila awak dapatlah ni. Bagi pelajar-pelajar yang tak boleh buat lagi lah. Pelajar yang boleh buat tak kisah Pelajar yang tak boleh buat lagi. Kat sini pula jangan awak boleh ni tak boleh kat sini ni. Ni adalah H2O. Kalau ada ion hidrogen, ada ion hidroksida, dia adalah H2O. Okay, itulah dia. Sedikit sebanyak banyak lagi. Tapi kita tak sempat nak pergi ke situ. Eksperimen diurangi dengan menggunakan asid etanoik yang manakah akan menggunakan isi padu yang lebih banyak. Awak nampak tak? Ini dia terus awak kena analisa dulu baru awak boleh jawab. Okey. Kalau awak analisa daripada analisis awak dapatkan menggunakan asid etanoik. Kenapa asid etanoik adalah asid lemah? Kan? Asid lemah ion hidrogen dia, kepekatan ion hidrogen dia rendah. Kenapa? Sebab dia mengion separa. So awak kena analisis dulu benda ni baru awak dapat. Okey, dan soalan yang seterusnya saya nak bagi katakan kat sini, tengok soalannya apa dia ni? Wajarkan. Yang ini sudah masuk menilai. Inilah konstruk menilai yang kita pelajari. Okey. So jawapannya kat situ. Okey, Cikgu Rudi boleh tolong sambung balik soalannya? Sekejap bateri saya weak Cikgu Syam jalan Bateri saya weak juga ni sekejap Sebab saya dah lagi-lagi daripada kedudukan asal sebab mencari line. Okey, untuk makluman semua, majlis akan tamat pada jam 12.30 tengah hari. Terima kasih.
Pelajar ada sebarang persoalan yang nak dilontarkan kepada Tuan Penceramah. Silakan. Silakan jika ada sebarang persoalan yang nak dilontarkan kepada Tuan Penceramah. Cikgu Rudi ada, ya. Cikgu Syam ada. Silakan jika ada soalan. Cikgu Rudi. Cikgu Rudi ada kata-kata terakhir untuk disampaikan, kata-kata amanat. Okay, Cikgu Rudi ada nak cakap apa-apa Cikgu Rudi? Okey, Cikgu Syam ada nak kata lagi? Okey. Masa kita pun dah ni saya ingatkan kita boleh tambah lagi Oh, kalau sikit lah boleh juga, kalau sikit pun okey. Rupanya kita dah tak sampai ke penghujung lah. Okey, sampai ke penghujung. Okey, kita nak buat macam mana? Okey. Nanti saya akan sharekan semua jawapan itu dalam modul yang diberikan. Okey. Dan terima kasih. Jangan risaulah, saya akan bagi. Okey. Dan kalau belajar mesti guna teknik tau. Kalau awak belajar jangan awak belajar tak tentu ala je Awak belajar, awak tengok setiap kali awak buka apa tu buku daripada chapter 2 sampailah chapter habis tu, kan saya dah bagi tahu tadi kan apa dia maksud konstruk memahami, apa maksud konstruk mengingat, kan, apa maksud konstruk aplikasi, analisis, mereka cipta, menilai. Jadi awak tengok dekat situ tu dan awak maksudnya awak kena hafal, awak kena faham, awak kena boleh apply dia, awak boleh kena analisis dan awak boleh reka cipta, insya-Allah. Okey, awak akan berjaya. Kat sini saya akan nak share satu tips. Satu tips Kalau awak tengok, sekejap saya sharekan satu tips. Sekejap ya. Okey, belajar mohon berfokus. Cikgu Syam nak kongsi sesuatu lagi tu. Ya. Sebelum tu ada tak pelajar yang kalau daripada sekolah bagus ni, ada tak yang tak lulus lagi kimia? Ada tak? Ada ke tak ada ya? Yang tak lulus lagi kimia, ada ke tak ada? Macam ada kot cikgu. Oh, macam ada. Okey, macam ada. Okay. Ramai jugalah. Okey, macam ni Tak apa. Nanti kalau kita ada masa kita jumpa. Kita buat bengkel. Okey, tengok sini nampak tak ni Kertas satu kan. Kan awak dah tengok konstruk tu tadi kan. Konstruk tu tadi dia lebih kepada arah rendah tu paling banyak. Jadi paling tidaklah kertas satu awak dapat 20.
Okay. Soalan 1. Okay, apabila pergi kepada soalan 1, soalan 2, soalan 1, soalan 2 ni duduk dekat mana tau? Duduk dekat konstruk mengingat, memahami. Maksudnya awak makan dan awak muntahkan saja. Jadinya semua dekat sini ni awak tekan kepada konstruk itu saja. Konstruk itu je. Paling tinggi awak tekan kepada aplikasi. Aplikasi apa dia? Menulis persamaan kimia, awak dapat kira. Awak nampak tak ni? Kalau saya letak ini jumlah julat markah dia dekat sini ni, awak hanya dapat ini je. Amali awak dapat 10 kan? Takkan tak dapat kan 10 amali kan? Awak dapat 50, awak dapat 38. 38 dengan harapan boleh dapat lulus. Dengan harapan. So yang lain tu kita tak perlu tengok lah. Awak fokus kepada apa? Just fokus kepada konstruk yang ringan untuk awak saja. Banyak lagi yang daripada chapter-chapter itu yang kita boleh ambil markahnya untuk kita lulus. Kalau kita kena cara, paling tidak kita akan dapat C dalam tangan untuk satu-satu chapter itu. Walau bagaimanapun ini bergantung kepada pelajar lah. Cikgu hanya boleh bagikan cara, tetapi pelajar kena buat sendirilah. Kalau pelajar tak buat, tak boleh juga. Okey, saya rasa di situ saja dan jangan putus asa ya. Awak masih ada peluang lagi. Jangan putus asa. Masih peluang lagi. Okey. Terima kasih. Okey, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Ib Syam Salwadi dan Cikgu Rudi. Berikan tepukan gemuruh kepada mereka berdua. Baik, anak didik yang terima kasih sekalian, bergerak tadi kimia yang telah disampaikan oleh Cikgu Baik, untuk pengetahuan Cikgu Syam dan Cikgu Rudi, CJ penyertaan akan dihantar menggunakan post dan bayaran token akan diberikan kepada cikgu ya, insya-Allah. Jadi kita sudahi ataupun jika tidak ada sebarang persoalan, kita sudahi dengan tasbih soalan. Bye guys. Baik, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpisahan. Terima kasih semua. Tepukan gemuruh untuk diri sendiri. Dengar. Okey, terima kasih. Okey, lambaian terakhir mungkin daripada SMK Sungai Abung. Ada lambaian terakhir daripada SMK Sungai Abung. Lambaian terakhir SMK Sungai Abung. Terima kasih. Daripada Mahat Muar. Tak nampak. Okey, Bandar Maharani. Okey, Bukit Nanim. Okey, alhamdulillah. Tom Perak. SMK Tom Perak. Okey, itu saja daripada kami. Saya mohon maaf dan saya mewakili pada pihak Urus Setia, AJK Urus Setia hari ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir dan juga yang telah menyertai program ini daripada awal hingga akhir. Dan mohon maaf jika ada salah dan silap. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berjaya dalam SPM. Jumpa lagi. Bye-bye.